Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah hari ini kita akan sambung Quran Time seperti biasa, dan hari ini kita akan sambung pada muka surat 141 dan 142 surah Al-An'am, bermula dengan dari ayat 102 sehingga ayat 118. InsyaAllah hari ini saya akan kongsikan serba sedikit tentang ilmu tajwid, beberapa kesalahan yang patut kita elakkan ketika mana kita membaca Quran, dan kesalahan apa yang jika kita lakukan semasa pembacaan Quran maka ia tidaklah menjadi kesalahan yang menyebabkan kalau dalam solat dia tidaklah membatalkan solat. Baik, InsyaAllah mari sama-sama bersama saya untuk kita sama-sama membaca Quran surah Al-An'am muka surat 141 sehingga 142 bermula dengan ayat 102. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, boleh sama-sama kita perhatikan dalam skrin komputer ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Wa man 'amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Wa kadzalika nusarriful ayati waliyaqulu darasta walinubayyinahu liqaumin ya'lamun. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin. Walau syaa Allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafizan wa ma anta 'alaihim biwakil. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm.
Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'athum ayatul la yu'minunna biha qul innamal ayatu 'indallah wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharuhum wa ma yaftarun walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati waliyardawhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Shadaqallahul azim. Ada beberapa perkara yang sepatutnya kita elakkan ketika mana kita membaca Quran, yang mana seringkali menjadi ketakutan ramai manusia, bahkan ramai masyarakat kita apabila berhadapan dengan pembacaan Quran. Katanya kita tak boleh baca Quran selagi mana kita tak mahir tajwid, ataupun takut nak baca Quran. Sebab apa? Sebab takut tersalah. Sebenarnya perkara-perkara begini patut dielakkan. Sepatutnya lagi kita kurang ilmu, lagi kerap dan lagi perlu dan lagi banyak kita membaca Quran. Di dalam Al-Quran ada dua jenis kesalahan, yang mana yang pertama disebut sebagai lahnun jali, dan yang kedua disebut sebagai lahnun khafi. Apa yang dimaksudkan lahnun jali? Yang dimaksudkan dengan lahnun jali adalah kesalahan yang tidak dimaafkan ataupun yang haram sama sekali kita melakukannya. Kerana apa? Kerana kesalahan yang disebut sebagai lahnun jali adalah kesalahan yang menyebabkan perubahan makna. Umpamanya kita menukar baris. Okey? Menukar baris. Sebagai contoh, kalau kita tengok dalam ayat ini umpamanya, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa huwa a'lamu, contoh perkataan a'lamu. Katakanlah kita sengaja mengubah baris, kita tak baca dengan wa huwa a'lamu, tapi kita baca dengan wa huwa i'lamu ataupun wa huwa u'lamu. Itu yang dimaksud dengan mengubah baris. Perubahan baris adalah satu kesalahan yang mana termasuk dalam kesalahan lahnun jali. Itu yang patut dielakkan. Lagi apa lagi yang kita tak boleh buat ataupun yang termasuk dalam kategori lahnun jali. Kategori lahnun jali antaranya mengubah huruf. Contoh, okey, pada perkataan ayat ni, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Okey, perkataan, fokuskan kepada perkataan bil muhtadin. Okey, bil muhtadin setelah huruf mim, ini adalah huruf mim dan ini adalah huruf ha simpul. Okey, ini bukan ha ni, dia ada dua beza. Okey, dia ada dua beza. Saya tunjukkan sikit. Yang ni kalau macam ni, yang ni ha simpul. Okey, simpul. Hari ni sajalah buat sedikit kelainan. Okay? Saja buat sedikit kelainan. Kalau baca Quran saja tanpa kita melihat serba sikit tajwid, tak sonok juga. Okey, yang ni ha simpul dan yang ni adalah, saya tak tahulah kalau di sebelah Labuan ni memanggilnya apa, tapi saya lebih suka memanggilnya ha pedas. Ha pedas ni dia punya sebutan ataupun kesan sebutan dia ibarat kita baru lepas makan lada. Ataupun kalau di Semenanjung disebut baru lepas makan cili. Kalau di sebelah utara tanah air kita sebut baru lepas makan cabai. Kalau di sebelah Labuan ni seolahnya baru lepas kita makan lada. Yang mana kesan daripada kita makan cili ataupun lada tadi menyebabkan dia ada rasa pedas. Dia akan jadi sedangkan itu adalah ha pedas. Sedangkan ha simpul ni dia tidak ada tidak ada. Dia ha biasa aja. Ha. Contoh kan? Ha. Contoh. Yang ni berbeza. Yang ni dia mesti ada pedas tu. Pedas. Okey? Contoh kalau dalam perkataan ini, perkataan bil muhtadin. Bil muhtadin ni kalau kita tukarkan ha simpul ni kepada ha pedas ini, maka dia termasuk dalam kesalahan yang nyata ataupun kesalahan
lahnun jali yang tak boleh dimaafkan. Sebab itulah kita kena baca dengan wa huwa a'lamu bil muhtadin. Muhtadin. Kita tak baca dengan bil muh. Kalau kita baca dengan bil muhtadin, maka itu termasuk dalam kesalahan lahnun jali ataupun kesalahan yang tak dimaafkan. Baik. Lagi apa lagi? Apa lagi yang termasuk dalam kategori lahnun jali? Antaranya lagi apabila kita membuang, membuang ataupun menambah tasydid. Ni bentuk tasydid. Nampak tak ni? Ini bentuk tasydid. Ni tasydid. Ni tasydid. Ni tasydid. Ini tasydid. Ataupun kita panggil dia dengan sabdu. Okey. Jika sekiranya kita meninggalkan ataupun menambah tasydid, ia juga termasuk dalam lahnun jali. Maka 3 kesalahan ini patut dielakkan. Yang pertama apa? Yang pertama, elakkan ubah ataupun tambah baris. Okey? Elakkan, ubah ataupun tambah baris. Yang kedua, apa yang kita kena elakkan? Elakkan, ubah ataupun kita tambah huruf. Dan yang ketiga, elakkan kita ubah ataupun kita tambah sabdu. Okey? Sabdu. Okey? Tak perlulah saya kongsikan lahnun jali banyak-banyak. 3 ni pun dah rasa cukup dah. Habis kesalahan-kesalahan lain. Contoh, kalau perkataan itu perlu dipanjangkan 6 harakat. Okey? 6 harakat. Antara 6 harakat yang kita perlu panjangkan, contohnya dalam mak lazim kalimi musaqqal. Kat dalam ayat ni ada tak mak lazim kalimi musaqqal? Baik, kat sini tak ada mak lazim kalimi musaqqal. Yang ada cuma ini apa ni? Walitas wa ilaihi. Yang ni apa? Mat silah. Bukan mat silah. Apa nama tu? Mak wajib muttasil. Ini walitas wa ilaihi. Yang ni mat jaiz munfasil, bukan mat wajib muttasil. Okey? Walau syaa. Syaa ni mat wajib muttasil. Walitas wa ilaihi, dia jadi mat jaiz munfasil. Bagaimana kita nak menentukan apa maksud mat jaiz munfasil dan apa maksud mat wajib muttasil? Beza mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil adalah pada kedudukan hamzah. Pada kedudukan huruf hamzah. Kalau perkataan syaa ni, perhatikan perkataan syaa ni, dia kalau mat wajib muttasil, maksud dia bertemu huruf mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Kalau mat jaiz munfasil, huruf mat bertemu huruf hamzah dalam 2 kalimah. Bagaimana nak menentukan 1 ataupun 2 kalimah? Ni saya share sikit daripada seorang guru. 2 hari lepas saya ada mengikuti kursus tahsin Quran. Ada seorang ustazah yang mengajar secara kafar di wilayah Persekutuan Labuan ni. Dia bagi tips dekat saya. Ustaz, kalau kita nak kenal, nak membezakan antara mat wajib muttasil yang ni dan mat jaiz munfasil, Ustaz boleh lihat kedudukan ataupun cara huruf hamzah ditulis. Ustazah tu cerita kat saya, kalau kata huruf hamzah, kalau mat wajib muttasil, huruf hamzah ni, dia kata huruf hamzah ni dia tak tumpang di bawah alif. Maksudnya dia tak duduk bawah alif. Contohnya macam sini.
Kalau macam ni ada huruf hamzah kan? Atas dia ada alif, bawah dia ada hamzah. Apabila ada alif dan bawah dia ada huruf hamzah, yang ni dia jadi mad jaiz munfasil. Tapi kalau huruf hamzah tu dia tunggal, dia seorang-seorang, dia tak menumpang di mana-mana huruf, maka dia jadi mad wajib muttasil. Itu perkongsian yang ustazah tu cerita dekat saya lah. Baik. Habis kalau kata panjang tu sepatutnya 4 harakat, kita tak panjang 4 harakat. Patutnya panjang 6 harakat, kita tak panjang 6 harakat. Okey, dari sudut harakat sama ada 4, 5, 6, dia tidak termasuk dalam lahnun jali, tapi dia termasuk dalam lahnun khafi. Kenapa saya cerita semua ni? Saya cerita ni bukanlah nak mempromosikan kita boleh baca Quran dengan bermudah-mudah. Tidak. Saya kongsi apa yang saya cerita ni tujuannya untuk memotivasikan masyarakat kita supaya jangan takut untuk nak baca Quran. Masyarakat kita takut untuk nak baca Quran dek kerana kesalahan-kesalahan yang pada persepsinya adalah kesalahan dosa besar. Tidak. Selagi mana kita baca Quran, kita tak ubah baris, kita tak tinggal baris, ataupun kita tak tambah baris, ataupun kita tak tambah, ubah, tukar huruf, dan kita tak tambah, ubah, tukar sabdu ataupun tasydid, selagi itulah teruskan baca Quran. Tak cukup dengung, tak cukup harakat, itu tidaklah termasuk dalam kesalahan besar. Itu masih dalam kesalahan yang boleh dipertimbangkan. Cumanya bacaan tu jadi tak sempurna lah. Kalau kita baca sepatutnya, contoh mad lazim kalimi musaqqal dibaca dengan 6 harakat umpamanya, ataupun ma'arid li sukun kita boleh baca 2, 4 ataupun 6, ataupun mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, ada khilaf ulama. Ada yang kata kena baca 4, 5, 6, ada yang kata kena baca 4. Okey, tak ada masalah. Jangan kita bergaduh benda-benda macam tu. Jangan kita bergaduh dengan benda-benda macam tu. Teruskan baca Quran. Yang patut kita upgrade adalah kita baca Quran dalam masa yang sama kita cari guru. Kita baca Quran dalam masa yang sama kita hadir ke kelas-kelas. Di Labuan ni kita ada ramai guru-guru kafar. Kita juga ada ramai guru-guru Sera. Kita juga ada ramai para imam. Kita juga ada ramai para Bilal. Maka temuilah guru-guru, ustaz-ustaz kita untuk kita mendalami Al-Quran. Jangan tinggalkan Quran kerana takut salah. Sebaliknya, kita upgrade diri kita mencari guru dan menambah ilmu. Itu yang sepatutnya. Saya rasa cukup setakat itu untuk hari ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, saya akan kongsikan serba sikit tentang harakat-harakat yang ada dalam Quran, dan saya juga akan kongsikan serba sedikit tips-tips untuk kita mahir tajwid dengan hanya mengenal simbol. InsyaAllah pada pertemuan akan datang. Jadi insyaAllah esok Quran time akan disambung pada muka surat 143 dan 144. InsyaAllah. Jadi saya harap para sahabat, para penonton, para jemaah teruskan bersama-sama Quran time yang dianjurkan oleh Masjid Sultan Muhammad Kelima pada setiap hari. Sokongan anda kami ucapkan ribuan terima kasih, dan semoga kita semua mendapat keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.